لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa ba'd. Terima kasih Puan Nurini Mokhtar selaku moderator kita pada malam ni. Tak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dan tidak lupakan juga kepada pengurusi JNI, Bonda Puan Rosniati Mansur. Tak lupa juga kepada semua EJK-EJK-nya, mudah-mudahan semua di dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi pada malam ni kita akan baca kitab Muhimmah. Okey, malam ni yang mana muka suara apa ya? Tajuk mana ya? Lima ke enam Ustaz, macam tu lah, tak perasan pula saya. Tak Lima tahu. kot. Lima. Kita baca gitu sampai muka surat 5 ke? Tanda 2 hari bulan sampai muka surat 4. Wah, hari ni start muka surat 5 ke Ustaz? Cuba baca, kat mana? Baca. Dan tiada pula wajib gilirannya, tetapi hukuman perempuan yang demikian itu sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya hingga balik daripada nerakanya kepada kebajikan taat pula, dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun. Ada tak? Muka surat 5 atas. Ya, betul. Tak gelap. Nanti kitab baru. Saya kitab lama. Oh ya, Ustaz kitab Jawi. Betul. Sekejap. Bersungguh-sungguh. Lepas pada tu Ustaz, lepas pada derhaka pula sebab menyelak pintu tu. Itu sudah. Itu sudah. Yalah, dan tiada itulah dia punya start dia. Nak suruh Ustaz tengok dia punya Jawi. Apa Ustaz? Derhaka sebab keluar rumah ada? Keluar rumah dah. Dah ni. Sebelah. Ya, kitab saya banyak. Merata ada. Dalam kereta ada, dalam rumah ada. Jadi bila pergi mana-mana saya tak bawa kitab. Betul. Saya pakai mana yang ada. Okey. Yang kelima Yang muka surat 5. Yang kelima derhaka pula sebab masa mukanya tu. Okay. Nampak ni kot. Pun, dan jikalau derhaka itu sebab menyakiti suaminya, bukan? Dan jikalau derhaka, Yang tu? Yang tu kot. Yang tu kot. Dia kot. Betul ya? Saya punya nombor 6. Sebab kalau yang kita orang punya ni, dia muka surat 5. Kan mula-mula Ustaz baca 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu yang dia hurai-huraikan tu. Cuba baca. Baca panjang sikit nak dengar. Okey, yang baca yang ni ya. Dia baca yang daripada 4 ni lah. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun, nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu, dan tiada pula wajib memberi pakaiannya pada fasal itu. Dapat? Lagi satu. Dan tiada pula wajib gilirannya, tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya hingga balik daripada derhakanya itu kepada kebajikan
taat pula dan kalau sampai beberapa tahun sekalipun. Dapat tak? Tak. Dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat yang berbuat bakti yang tiada derhaka mereka itu kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun dan bahawa menyeksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu di dalam neraka. Nampak tak? Dan aku lihat ada. Dan aku lihat tak ada. Lepas tu dia baca ni. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anhu. Nak dengar yang tu lah. Ustaz langsung. Nak dengar yang tu lah. Hai segala Hadis-hadis tu. perempuan. Dapat? Kalau dalam ayat Quran walati takhafun tu jauh tak? Walau titafufu, walau titafufu. Jauh lagi. Dia kalau kita baru mula je Ustaz. Baru mula. Kita kan baru mula. Kan baru mula. Yang Ustaz baca banyak tu dekat Webim kot. Okey dah. Dan kita baru mula. Baru 2 muka surat. Ya, okey. Kan banyak soalan itu. Kan banyak soalan. Kita jawab banyak soalan. Yang sujud dah cerita dah. Sujud belum. Sujud bukan sejuk. Sujud lan yang bersujud. Sujud tak ada. Belum. Ini tak ada daripada Aisyah tu. Hai segala perempuan, jika kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian, nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya penyapu debu yang ada pada 2 kaki suaminya. Itu dengan hadapan mukanya. Itu. Okey. Kalau kat sini berkata Aisyah yang tu. Berkata Aisyah. So kita nak mula kat mana situ? Situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian, yang menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu. Yang tu macam tu. Menyapu debu yang ada pada 2 kaki suaminya itu dengan hadapan mukanya dan telah mengeluarkan oleh hakim. Cuba tengok. Okey, jadi maknanya dan telah mengeluarkan oleh hakim. Hakim ni siapa? Orang yang bijaksana. Bukan hakim Augustine Paul, bukan. Ini hakim yang maha bijaksana. Bahawa sesungguhnya seorang perempuan berkata ia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya anak mamaku si anu, namanya ibunya, meminang ia akan daku. Maka khabarkan olehmu akan daku apa-apa hak suaminya atau isterinya. Maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengajar akan dia, saya hendaklah aku berkahwin akan dia. Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Setengah daripada itu, jikalau mengalir 2 lubang hidungnya atau akan darahnya atau nanah, maka menjilat ia perempuan itu akan dia dengan lidahnya. Sesungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan hak suaminya. Dan jikalau patut bagi seseorang manusia bahawa sujud ia bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud ia bagi suaminya apabila masuk ia atas isterinya, bagi orang yang melebihkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas isterinya. Tu dia. Faham tu maksudnya? Maksudnya, kalaulah Allah boleh, kalaulah Allah izinkan Rasulullah untuk perintahkan para manusia untuk sujud kepada manusia, niscaya Nabi akan ambil title tu, Nabi akan ambil kesempatan tu untuk suruh semua isteri kau sujud kepada suami kau. Tetapi Allah tak suruh. Bila Allah tak suruh, fahamlah kita bahawasanya benda macam tu dilarang. Bahkan ditegah kepada kita sujud kepada manusia. Sujud ni hanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada makhluk. Okey, kepada Allah Ta'ala. Maka berkata oleh perempuan yang bertanya itu, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau. Dengan sebenarnya jadi Nabi tiadalah aku bersuami selama kekal di dalam dunia ini. Dia kata apa? Lebih baik aku tak nak suami. Aku dah seorang-seorang lagi bagus. Suami ni
bimbang, aku takut-takut aku jadi derhaka. So, biarlah aku duduk seorang-seorang, aku tak nak bersuami. Ada pula macam tu. Tetapi bolehkah macam tu? Tak boleh. Dan sesungguhnya telah diceritakan daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya ia tak sekala datang ke Madinah, keluar ia kepada satu jenazah. Cuba dengar. Maka melihat ia akan beberapa perempuan yang mengiringi akan jenazah. Maka sabda ia bagi sekalian mereka itu, adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung tu? Maka sembah kami sekalian tiada. Maka bersabda ia, adakah kamu bersembahyang serta orang yang menyembahyang tadi? Akan dia, maka sembah kami sekalian tiada. Maka bersabda Nabi SAW, bagi sekaliannya, balik oleh kamu sekaliannya. Tiada ada ziarah dan tiada ada pahala, maka sekalian mereka itu perempuan disuruh mereka itu dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu, nescaya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadah bagi segala lelaki seperti barang yang lain yang diceritakan. Jadi maknanya ada orang perempuan ni, dia pergi mana? Dia pergi ziarah jenazah. Ni rajin orang perempuan, dia memang rajin macam ni. Rajin ziarah orang mati. Dia rajin ziarah orang mati. Kalau yang mati tu kawan dia tak apa. Nenek kawan dia pun dia nak pergi. Nenek kawan dia pun dia nak pergi. Dia nak pergi ziarah nenek kawan dia. Nenek tak payah pergi lah, duduk rumah je lah. Nenek tu pun tak kenal dia. Dia nak pergi juga. Dia nak pergi juga ziarah. Ya Allah. Rajin sungguh. Dia rajin tu bukan sebab apa. Dia seronok ramai-ramai jumpa kawan dia. Hai, khabar, sihat. Datang mana? Jadi maknanya dia nak mesra alam. Dia nak mesra, dia memang suka macam tu. Kan? Dia jumpa orang semua, dia nak mesra. Hai, khabar. Cantik beg. Oh. Tudung cantik. Asya-Allah. Beli mana? Jadi maknanya dia suka macam tu. Dia suka macam tu. Jadi Nabi bila tengok orang macam tu, dia tengok, ish, apa ke benda lah Mak Kiah ni? Mak Pah, Mak Kiah, Mak Aziz, Mak Ra, Mak Azian. Apa benda ni korang semua ni? Macam ni. Nabi kata apa? Kamu semayang tak tadi? Kata kami tak semayang. Oh, tak semayang. Lepas tu kamu angkat, kamu tanggung tak di jenazah tadi? Tak tanggung. Kalau kamu tak semayang, kamu tak tanggung, lebih baik duduk rumah baik-baik lagi bagus. Pahala kamu duduk di rumah tu, taat kepada suami kamu tu, lebih baik daripada kamu pergi keluar, kamu pergi ziarah orang jenazah, kamu pergi duduk beramah-ramah, beramas mesra dengan orang kat sana, lebih baik kamu duduk di rumah. Pahala dia sama macam tu. Nampak? Jadi maknanya, orang perempuan ni, tak payahlah duk merewang-merewang. Tak payah dah ronda-ronda. Nak tawah rumah orang, nak kira rumah orang, nak kira makuk pinggan orang, nak kira lansi orang. Tak payah. Sibuk kau nak kira lansi orang. Ada berapa hari ni lansi warna kuning, besok lansi warna merah. Kau nak sibuk lansi orang ke sebab? Itu cerita. Jadi maknanya, berwaspadalah ya. Lebih baik duduk di rumah daripada keluar rumah. Kalau tolong uruskan jenazah, itu bagus. Itu perangai bagus. Yang masalahnya tak reti urus jenazah. Urus jenazah pun tak, tanggung jenazah pun tak. Memang tak lah. Memang tak. Tanggung jenazah pun tak. Duduk bersimpuh tu bagus. Baik. Saya nak tunjuk. Saya suka tengok orang perempuan. Kononnya simpati. Laki dia kerja apa? Dia mula. Laki dia kerja apa? Laki dia ni askar. Askar. Kesian apa? Kau duduk tu kau buat apa? Kau datang celak-celak semuanya cantik muka dengan lipstick semua, lipai semua, kau dengan anting-anting dia, dengan maskara semua kau ada. Allah. Nak pergi ziarah jenazah tu kononnya. Tak payah duduk rumah. Duduk rumah tu bagus. Buang masa je. Nasib baik lah. Dia pilih Ustaz, suami kita orang izinkan ke? Biarlah. Kalau suami izin tak apa lah. Tetapi kalau keluar kita tu menjadi penyebab fitnah.
menimbul segala-gala prasangka buruk ataupun menimbul segala-gala dosa daripada kita, maka kita yang menjadi penyebabnya, maka tak payah pergilah duduk rumah. Okey. Dalam ni ustaz seorang je lelaki, tak apa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah. Okey, terus. Jangan siapa-siapa menyampuk. Hari ni ustaz bagi warning. Siapa menyampuk, ustaz berhenti serta-merta. Mic ni, patut jangan cari ustaz malam ni. Kita jumpa nanti pertemuan yang akan datang. Siapa menyampuk siap. Okey. Tolong jaga adab ya. Siapa menyampuk siap. Tulis tak apa. Tulis kali ni tak apa. Tulis kali ni. Biarlah ustaz. Kita nak cakap. Biarlah ustaz nak. Tulis ni tak apa. Tulis ni ustaz halal. Ustaz boleh baca. Ustaz boleh seronok. Tapi kalau siapa buka mic cakap, lepas ni ustaz tutup mic, habis kuliah kita serta-merta. Okey. Sekian dimaklumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian. InsyaAllah. Okay. Kemudian, maka bersabda Nabi SAW, jikalau mengalir dua luang. Okey, itu dah. Maka berkata oleh perempuan yang bertanya itu, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya jadi Nabi, tiadalah aku bersuami selamanya. Sesungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah SAW bahawa sesungguhnya ia tatkala datang ke Madinah, keluar ia kepada satu jenazah, maka melihat dia. Lalu Nabi SAW suruh mereka balik. Disuruh mereka dengan tetap segala di rumah mereka itu kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu. Nescaya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadah. Bagi segala lelaki seperti barang yang lain diceritakan dalam beberapa khabar bahawa sesungguhnya perempuan datang ia kepada Nabi SAW bersabda ia, baginya, apa bicara engkau? Maka sembah ia, ya Rasulullah, bahawa sesungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Maka sabda Nabi, bersabda ia, kerana apa? Maka sembah perempuan tersebut adalah sekalian mereka itu bahawa berkata semuanya, bahawa sesungguhnya Allah telah menjadikan ia akan kita sekalian, akan kita sekalian pula menjadikan ia akan kita sekalian ini di bawah tangan, yakni di bawah perintah segala lelaki. Dia memang mengadu yang tu lah. Geng-geng perempuan ni dia sepakat ni. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Sebab apa? Nak pergi mengadu apa? Sebab kami ni di bawah jajahan takluk seorang suami. Kami ni menjadi rakyat kepada suami dia. Kami ni tak boleh kontrol suami sebab suami kami yang kontrol kami. Dia orang ni pergi mengadu kat Rasulullah. Cuba tengok Rasulullah kata apa. Kalau ustaz tanya kami pakat diam. Tapi kalau siapa dia, kalau ustaz tanya tak jawab, lemahlah iman. Okay. Jadi dia kata apa sini? Lalu mereka pun pergi jumpa Nabi SAW. Di bawah, yakni di bawah perintah segala lelaki, lagi dihisapkan kita sebab hak mereka itu dalam segala rumah dan menjadikan ia akan kita sekalian akan tempat keinginan bagi segala mereka itu, dan difardukan atas kita berkhidmat bagi mereka itu dan menjadikan ia bagi mereka itu perang fisabilillah dan hadir berjemaah, dan Allah SWT menentukan ia akan mereka itu dengan khitab. Khitab ni perintah. Tiada kita, maka apa kita ganti akan barang yang mengenai Allah akan mereka itu, maka heranlah Rasulullah SAW. Ni orang perempuan pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ni asyik duduk di rumah je. Dah lah duduk di rumah, asyik-asyik dengar cakap suami je. Suami suruh buat apa, semua kami buat. Dia suruh kami uli roti, kami buat roti. Dia suruh kami jahit baju, kami buat baju. Dia suruh kami masak, kami masak. Dia suruh kami kemas rumah, kami kemas rumah. Dia suruh buat apa, semua kami buat. Tetapi orang lelaki ni, dia suka bersama-sama dengan kau. Dia dapat pahala banyak. Dia pergi fisabilillah, perang fisabilillah pun dapat pahala banyak. Kalau dia mati syahid. Kami ni cana. Dengar seluar kan. Dia kata apa? Kami ni cana. Okay. Dia kata dia kat Rasulullah. Rasulullah kata apa? Bagus ni syok ni. Dia ni. Maka heranlah Rasulullah SAW. Rasulullah pun heran.
Asal lah orang perempuan macam ni pula. Mai mana lah keturunan Abraha semua ni mai kat aku ni. Macam ni. Semua pakat duk mengadu ni apa san. Awak dah macam ni pula. Duk main duk mengacum-ngacum, mengadu-mengadu ni. Macam ni pula hal. Lalu heranlah Nabi. Daripada sebaik-baik ibaratnya. Dan berkata ia tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan dan pekerjaan Allah Ta'ala daripada engkau. Kemudian bersabda Nabi SAW, menyampaikan olehmu daripada belakang engkau daripada segala perempuan yang Islam, bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu semuanya. Tu dia. Habis yang tu dia kunci. Keyword dia yang tu ya. Maknanya si isteri ni dia buat kebaikan pada suaminya. Bila dia buat kebaikan pada suami dia buat kewajikan pada suami dia taat pada suami dia tunduk dan patuh semua apa yang disuruh oleh suaminya, dia akan menyamai pahala apa yang dibuat oleh suaminya, walaupun suaminya buat kerja di luar rumah. Dia pergi masjid, dia sembahyang sunat, dia baca Quran, dia duduk dalam majlis ilmu. Makcik-makcik, kakak-kakak, para isteri duduk rumah tidur je. Tidur, tunggu suami balik. Tidur tu, pahala sama macam suami. Hebat betul lah ya Allah. Canggih betul lah. La ilaha illallah. Dia duduk je tu, dia duduk rumah tu sambil duduk makan apa? Makan kek, makan pau, makan donat, makan apa? Makan tapai. Kan? Dia duduk di rumah tu, duduk mengunyah je tu, tak henti-henti. Sambil-sambil tengok TV, buletin utama, lepas buletin lama, sinetron, lepas sinetron lagi, lepas sinetron, Hindustan, semua dia duduk tengok tu. Dia dapat pahala. Hebat betul lah orang buat. Orang lelaki tak dapat macam tu. Orang lelaki dia kena keluar rumah, pergi mencari pahala, pergi mencari kebaikan, supaya isteri dia dapat sama macam dia. Tu dia. Memang jealous lah dia ni. Eloklah perempuan duduk diam. Duduk diam. Termasuk dalam online sekarang ni pun, duduk diam. Duduk diam dan cakap-cakap. Jadi maknanya, pahala dapat, ya Allah. Dapat dia pahala. Itulah hebatnya. Kan? Allah SWT jadikan orang perempuan ni. Kan? Jealous saya. Jadi untunglah. Si perempuan yang bernama perempuan. Untunglah. Sebab tu Nabi ni dia sangat menyintai wanita. Nabi ni pencinta wanita. Nabi ni apa? Pencinta wanita. Dia sayang orang perempuan. Ada seorang perempuan tu datang jumpa Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, orang perempuan tu datang. Assalamualaikum Rasulullah. Tanya sikit. Tanya apa? Dalam syurga ni aku layak tak masuk syurga kalau tengok aku ni? Cuba kau tengok aku ni. Aku ni layak tak masuk syurga? Nabi tengok dia. Nabi kata, dalam syurga tak ada orang macam kau. Nabi kata, dalam syurga tak ada orang macam makcik. Dan juga tak ada orang macam atuk. Tak ada. Lalu dia pun nangis. Sedih dia. Sedih Nabi cakap macam tu kat dia. Dia pun patah balik. Selepas jumpa Rasulullah, dia pun patah balik. Balik dia dalam keadaan menangis. Menangis dia. Lalu Nabi kata, sini makcik, sini kejap. Saya cakap macam tu bukan bermaksud yang hakiki. Maksud saya, orang yang berperwatakan seusia macam makcik sekarang ni, tidak akan ada dalam syurga. Sebab dalam syurga nanti, semua muda-muda belaka. Yang tua, yang bila masuk syurga, dia akan jadi muda balik, terang-tantang. Oh ya ke? Seronok balik makcik tu. Seronok balik makcik tu. Happy balik makcik tu. Tak jadi nak menangis sampai meramu-meramu. Kan? Orang perempuan kan suka menangis. Sikit nangis. Jadi maknanya, itulah kebaikan orang perempuan tu kan. Nabi pun sayang orang perempuan semua kan. Tentulah ceritanya Kemudian bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang yang diceritakan bahawa sesungguhnya seorang Badawi datanglah ia kepada Nabi SAW, maka berkata ia bahawa sesungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah Ta'ala dan aku percaya dengan dikau dan tiada aku benarkan akan dikau melainkan dengan mukjizat yang diperlihatkan akan daku. Bersabda baginya Rasulullah SAW, apa yang engkau kehendaki? Maka berkata ia,
engkau suruh akan pohon kurma yang sudah kering ini, maka datang ia akan dikau. Dan adalah antara hadapan keduanya itu satu pohon kurma yang kering lagi sudah lama. Maka bersabda Nabi SAW, maka sabda Nabi bagi Badawi itu oleh Rasulullah SAW, pergilah olehmu dan kata olehmu baginya. Bagi siapa? Bagi pokok tu. Kau pergi ke pokok kurma yang kering tu, yang dah layu tu, kau sampaikan apa? Nabi kata apa? Sampaikan kepadanya. Dia kata apa? Dia kata, pergilah dan berkata ia, hai pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad bahawa sesungguhnya ia memanggil akan dikau. Maka bergeraklah pohon kurma itu daripada pihak yang kanan dan tercabutlah segala akarnya, dan bergerak kepada sebelah kirinya, maka tercabut pula segala akarnya. Maka jadilah ia datang seperti yang demikian itu kepada Nabi SAW. Tu dia. Pergi jumpa pokok kurma. Arab Badawi ni dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, tanya sikit. Aku ni dah percaya kat kau. Kau ni hebat. Memang kau Rasulullah. Memang kau Nabi. Cuma aku tak nampak dengan mata kepala aku ni sebab aku tak berapa nak sedar hati. Kalau kau boleh tunjuk bukti mukjizat kau tu, aku akan beriman sungguh-sungguh dengan kau. Nabi kata, kalau macam tu, kalau kau nak bukti, kau pergi, kau tengok pohon kurma tu, ada dua pokok tersebut. Kau pergi jumpa pokok yang layu tu, pokok yang dah nak mati tu, kau sampaikan salam kepada dia, kau bagi tahu dekat dia, aku panggil dia. Tu dia. Kau berjumpa dia, kau panggil dia. Terkejut tak? Terkejut kan? Dia pun pergi lah. Jalan. Dia kata, wahai pokok, Nabi sampaikan salam kepada kau, Nabi panggil kau. Bila dia dengar kata Nabi panggil, pokok ni pun bergerak. Dia bergerak kiri, putus habis akar dia sebelah kiri. Dia bergerak daripada kanan, putus habis akar kanan. Dia berjalan. Pam. Dia berdiri di hadapan Nabi SAW. Masya Allah. Agak-agak percaya lah benda-benda ni. Kena percaya. Ini adalah mukjizat Rasulullah. Siapa kata, alah tipu tu. Mana ada macam tu pokok. Pokok mana boleh jalan. Itu orang yang tidak ada iman. Sebab tak percaya pada Rasulullah SAW. Rasulullah lebih pada tu lagi dia boleh buat. Dia boleh jadi. Kan? Ini apalah pokok sangat. Maka tatkala hampir ia kepadanya memanggil ia serta Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bila pokok tu sampai kepada Rasulullah, lalu pokok tu kata apa? Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dia tak sebut Assalamualaikum. Dia sebut Assalamualaikum ya Nabi Allah. Apa maksud Assalamualaikum? Sejahtera ke atas kamu, wahai Nabi Allah. Maksudnya macam tu. Nabi yang dengar tu, Nabi kata apa? Maka menjawab Nabi SAW, Nabi kata, Waalaikumsalam. Jawabnya, Waalaikumsalam. Sebab dia bagi salam, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Kan? Kalau dia bagi salam, Assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikumsalam. Okey. Cuba tengok zaman-zaman dulu-dulu cerita apa? Cerita Ali Baba Bujang Lapuk. Ali Baba tu. Ada Assalamualaikum. Jawab dia apa? Waalaikumsalam. Cerita tu. Assalamualaikum. Apa maksud tu? Salam ke atas kamu wahai perempuan-perempuan. Maksudnya kunna tu perempuan-perempuan. Jadi dia pun jawab Waalaikumsalam. Siapa dia nama tu? Nama apa perempuan tu? Nosia. Hai Nosia. Nosia. Ni nama orang glamour ni. Dalamnya ada Makcik Nosia tak? Assalamualaikum Makcik Nosia. Kalau ada Makcik Nosia, tolong bersuara. Ustaz izinkan Makcik Nosia bersuara. Kalau ada. Tak ada tak apa. Tak ada kot. Nosia, jangan fasihah pula. Fasihah pula. Tidak ada. Tidak ada. Tak ada tak apa. Ni nama-nama orang lama kan. Dulu mana ada nama orang panjang-panjang macam sekarang. Dulu nama makcik-makcik, nama mak-mak, tok-tok dulu kan. Semua pendek-pendek. Nama apa ni tok? Makcik nama apa? Kalsum. Oh Kalsum. 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 Ni nama apa ni?
Nama saya Sophia. Sophia je. Nama apa ni? Nama saya Mariam. Mariam tu. Panggil apa? Panggil Mak Yam. Mak Yam panggil. Sebab bukan Manyam. Mak Yam. Ni nama apa ni makcik? Nama saya Kamsiah. Panggil apa? Panggil Syah. Panggil Syah pun Syah lah kan. Yang panggil Syah sudah. Tengok-tengok panggil Cia. Ingat panggil Cia pula. Nama bagi elok-elok lah bagi kan. Nama apa? Norini Mukhtar. Panggil apa? N. N lah, memang N lah. Tak ada lah. Tak ada maksud lah. Dia tinggal tak ada. Habis lah. Jadi maknanya N pun N lah. Okay. Lalu baginda Nabi SAW pun jawab, wa'alaikassalam. Nabi jawab. Wa'alaikassalam. Okay. Maka berkata oleh Badawi itu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Arab Badawi itu bila dia tengok dengan mata kepalanya, pokok tu berjalan dan pokok tu boleh bercakap di hadapan Rasulullah, dia tak tunggu lama dah. Dia kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Terus dia angkat syahadah tu. Masuk Islam dia. Masuk Islam dia. Tu hebat zaman-zaman orang dulu-dulu kan. Bila dapat kebenaran tu, terus masuk Islam. Masya-Allah. Ustaz pun boleh juga panggil Ustaz N. No, I don't know. I don't want. Jangan panggil saya Ustaz N. Tak panggil Ustaz pun tak apa. Panggil nama saya. Muhammad Naim. Masya-Allah. Saya suka bunda no Akhiah panggil nama saya. Muhammad Naim. Tu betul tu sebut tu. Jangan buka mic. Lepas buka mic aku lari. Lepas buka mic lari. Tak payah panggil tuan meja pun tak apa. Nanti dalam kubur je orang panggil, malaikat panggil nama je. Muhammad Naim bin Ahmad. Ma rabbuka amalullahi. Wa ma imamuka. Mampus. Wa ma qiblatuka. Masya-Allah. Jadi maknanya panggil nama biasa-biasa je lah. Tak panggil nama pun tak apa. Panggil Wei pun tak apa. Wei. Panggil Wei pun tak apa. Okay, terus. Maka bersabdanya bagi Rasulullah SAW, memadailah akan dikau ini. Dia kata apa? Memadailah akan dikau ini. Artinya mukjizat ini. Maka berkatalah ia kafa. Artinya memadailah, kemudian menyuruh oleh Nabi akan pohon kurma itu kembali, maka kembalilah ia kepada tempatnya. Maka berkata oleh Badawi itu, ya Rasulullah, aku minta akan dikau akan satu mukjizat yang tiada pernah meminta akan dia oleh yang lain daripada aku, maka engkau perkenankan akan aku kepadanya, maka izinkan olehmu akan daku bahawa aku sujud bagi engkau, sudah sujud di belakang tiap-tiap sembahyang. Maka sabda Nabi SAW, tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, dan jikalau harus bagi seorang bahawa sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, nescaya aku suruh akan sekalian perempuan bahawa sujud bagi suaminya mereka itu, kerana membesarkan bagi hak suami mereka itu, maka mendahulukan Rasulullah SAW akan hak segala suami atas segala perempuan, atas tiap-tiap hak, hingga mendahulukan ia atas hak dua ibu bapa, seperti barang yang datang ia daripada telghaib pada mereka itu bagi hak dua ibu bapa, dan zaujah atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tu cerita dia. Tu cerita dia. Maknanya apa? Maknanya dalam keadaan kita sekarang ni, maknanya ketaatan kepada suami kita adalah mustahak kepada kita untuk kita mentaati suami kita. Mustahak tu. Jadi maknanya janganlah kita tak hormat suami kita. Belilah. Walaupun kita penat. Memang kita penat. Kita duduk rumah, buat kerja rumah, basuh pinggan,
terkangkang-kangkang, terkepok-kepok kaki, terjatuh-jatuh macam-macam. Terseliu tangan, tangan luka, potong-potong, terbilah, macam-macam. Tetapi memanglah kita penat. Tetapi dengan kepenatan kita itu, kita gadaikan sikit lagi untuk suami kita. Kesian suami. Kita kesiankan suami juga. Suami balik urut kaki dia. Masya Allah. Saja-saja minta urut. La ilaha illallah. Memang syurga. Suami tak minta suruh urut pun. Dia kata, tak apalah, I nak picit kaki you. Boleh. I nak buka stokin. Sampai macam tu buka stokin. Ustaz, yang itu memang kami muda-muda Ustaz. Lah ni tak buat dah Ustaz. Sebab kami dah berumur ni tak buat dah Ustaz. Dulu muda-muda yelah. Itu. Itu ceritanya. Jadi maknanya kita kena berbakti kepada suami kita. Suami masing-masing. Serta sahabatnya, maka melihat seorang perempuan menanggung ia akan seorang yang tua di atas belakangnya. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, apa yang kepayahan ini? Maka menjawab perempuan itu, ya Amirul Mukminin, bahawa sesungguhnya ia bapakku dan sesungguhnya jadilah ia seperti kanak-kanak. Ingin ia pada tiap-tiap suatu saat dan satu saat berkehendak ia kepada bermain tanah seperti bermain kanak-kanak yang kecil, dan sesekali pula meminta ia akan makanan dan sekali pula meminta ia akan minuman. Maka tiap-tiap raib aku daripadanya memanggil ia akan daku dengan tangis, maka aku tanggung akan dia di atas belakangku, di mana tempat berkeliling aku, hingga apabila ingin ia akan sesuatu niscaya aku beri akan dia, dan jikalau tiada dapat maka aku beri akan dia sesuatu benda demikian lagi. Maka ajaiblah oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dan berkata ia, adakah kamu tahu bahawa sesungguhnya perempuan ini mendatangkan ia akan hak bapa, maka sembah mereka itu. Ini tuan-tuan. Ibu-ibu, ayah yang dikasih sekalian, ini cerita apa ni? Ini cerita Sayyidina Umar cerita. Sayyidina Umar tengah berjalan ni, pam. Tengok-tengok dia tengok ada seorang perempuan sedang, nak kata apa? Kalau dalam bahasa orang Tara dia kata kokong. Kokong ni maksudnya duduk di belakang, galah, dia galah. Dia galah ayah dia. Rasulullah kan? Di kendong. Kendong bukan sini. Ini apa? Ini nyusu. Kendong lah. Kendong pun kendong lah. Jangan candy sudah. Kendong. Kokong lah. Kokong. Kokong ni memang orang Pulau Pinang. Okay. Jadi dia pun kokong lah ayah dia. Sayyidina Umar kata apa? Kenapa kau menyusahkan kamu ni buat macam ni? Kenapa kau bersusah payah nak kokong ayah kau ni? Sebab apa? Kau kenapa? Ayah kau ni kenapa? Dia kata kat Amirul Mukminin, dia kata apa? Ayahku ni makan rajin. Masya Allah. Dia nak apa semua aku bagi. Kadang-kadang dia main mainan. Kadang-kadang dia main pasir. Sebab dia dah masuk di level-level orang yang nyanyuk. Oh gitu. Lalu kata siapa? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dan aku berkata seperti yang demikian itu juga, bahawa sesungguhnya ia mendatangkan akan haknya dan serta ziarah pula. Maka kata perempuan itu, tersalah engkau. Sebab apa? Cuba tengok. Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia tengok perbuatan tersebut, dia rasa apa? Dia rasa heran lah. Heran sebab ada orang yang boleh buat macam tu. Sebab orang tua dia tu suka main pasir. Memang nyanyuk ayah dia ni. Ayah dia ni nyanyuk dah. Bila ayah dia ni nyanyuk, dia pun menumpahkan ketaatan dia kepada ayah dia. Dia tanya ayah dia, ayah nak pergi mana? Ayah dia nak pergi beli aiskrim. Dia bawa pergi aiskrim, dia layan. Ayah dia kata, aku nak pergi main pasir. Dia biar ayah dia pergi main pasir. Biar. Jadi maknanya, dia main pusingan satu hari nanti, pusingan ke arah kekanak-kanakan. Jadi maka dia akan jadi nyanyuk dia. Tengok orang, semua dia gelak. Tengok orang semua dia gelak. Itu bahaya. Kalau tengok orang gelak, bahaya. Jadi maknanya, fahamlah kita bahawasanya Sayyidina Umar Al-Khattab pun hairan keadaan dia. Kemudian, sikit ya. Ya Amirul Mukminin, kerana belum lagi aku bayarkan akan haknya. Orang perempuan ni kata apa?
yang tanggung anak, yang tanggung ayah dia. Dia kata apa? Kerana aku belum bayar lagi kesusahan ayah aku, keperitan ayah aku, kesusahannya, penat peluhnya, aku tak bayar lagi. Aku tak dapat bayar lagi. Segala apa pengorbanan dia, aku tak bayar lagi. So, aku buat benda-benda macam tu seolah-olah macam aku nak bayar balik kepada dia. Mak kata apa? Kamu buat baik macam mana sekalipun, kamu tidak akan mampu untuk membayar segala pengorbanan ayah kamu di dalam kehidupan kamu. Oh, hebatnya ayah. Untunglah para ayah ya. Para ayah untung. Saya ucap tahniah. Kalau ada ayah-ayah dah ni, saya ucap tahniah. Saya doakan supaya ayah-ayah sihat walafiat di dalam jagaan Allah dan di dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sikit ya. Pukul 10 kita berhenti, lepas tu kita buka soalan. Lepas tu kita baca surah Al-Mulk, kemudian kita baca lepas surah Al-Mulk, lepas tu kita tidur habis. Macam tu. Dan tetapi, dia kata, ya Amirul Mukminin, kerana belum lagi aku bayarkan akan haknya, bahawa sesungguhnya adalah bapakku itu memeliharakan ia akan daku dan berdirilah ia dengan segala asbabku dan berkhidmat ia akan daku serta mencita-cita ia akan hidupku dan enggan ia daripada matiku dan aku khidmat akan dia dan aku berdiri memeliharakan atasnya. Ni nampak tu. Jadi ini cerita apa? Ini cerita orang-orang yang sanggup berkorban untuk ayah dia, untuk ibu dia. Jadi dia sanggup berkorban. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas telah berkata ia adalah ahli bait daripada Al-Ansari, ada baginya. Dia kata apa? Mereka itu yang menerangkan, mereka itu atasnya akan air hingga katanya, maka tak sekala memandang unta itu kepadanya Rasulullah SAW, nescaya berhadaplah ia kepadanya hingga tersungkur ia hal keadaannya sujud unta itu antara hadapannya. Maka berkata baginya oleh segala sahabat, ya Rasulullah, ini binatang tiada berakal, sujud ia bagi engkau, dan kami sekalian ini semuanya mempunyai akal, maka kamilah yang terlebih sebenarnya bahawa kami sujud bagi engkau. Maka bersabda Nabi SAW, tiada patut sekali-kali jika seseorang manusia itu bahawa sujud bagi manusia, dan jikalau patut sujud itu bagi seseorang manusia, dia aku suruh akan perempuan itu bahawa sujud ia bagi suaminya, kerana sangat besar haknya itu atas isterinya jikalau ada pada tapak kakinya hingga sampai kepada tengah kepalanya pun yang jadi najis ia sebab nanah dan darah. Kemudian berhadaplah oleh isteri itu akan dia, maka menjilat akan dia sesungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya. Tu dia. Walaupun dia buat apa-apa khidmat pun sekalipun, kalau dia dalam keadaan masih lagi lalai, dalam keadaan masih lagi dalam keadaan melakukan benda-benda yang dimurkai Allah, itu bimbang. Jadi maknanya, faham kita orang-orang yang dalam keadaan yang diredai Allah SWT, maka dia kena apa? Kena besarkan hak suaminya. Tunaikan hak suami. Okey. Kemudian sikit. 10 5 minit berhenti. Dan bersungguh membaikkan bau mulutnya, dan wajib pula mengikut bagi suruhnya, dan bukan itu. Dan telah berkata oleh setengah ulama, wajiblah atas perempuan mengekali malu daripada suaminya dan merendahkan mata. Orang perempuan dia kena malu dan merendahkan mata. Ada orang perempuan malu tak kan? Kan ada yang tak malu. Jangan ada yang tak malu. Semua kena malu. Jangan tak malu. Tak malu memang balik kubang ulu lah. Tak malu. Jadi di sini disebut, dan darah. Kemudian berhadaplah oleh isterinya akan dia, maka menjilat akan dia. Sesungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya. Dan telah berkata oleh setengah ulama, wajiblah atas perempuan
mengekali malu daripada suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya, wajib pula mengikut bagi suruhnya, dan diam ia tak sekala berkata suaminya, dan berdiri tak sekala datangnya dan tak sekala keluar, dan mendatangkan diri atas suaminya tak sekala hendak tidur, dan memakai bau-bauan baginya. Ini orang perempuan punya tanggungjawab. Pakailah bau-bauan, dia kata, di dalam bilik pakailah bau-bauan. Ustaz, bini saya ni Ustaz, dia memang pakai bau-bauan, tapi bau-bauan yang original. Faham lah tu? Memang bau dia sajalah. Jangan itu pakailah betul-betul cantik-cantik untuk suami kan. Apa salahnya? Halal kan? So halal, manfaatlah betul-betul. Okey. Itu saja pada malam ni. Wallahu ta'ala. Okey, ada soalan? Ada yang tanya soalan? Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Salam. Boleh nak nanya, Ustaz? Boleh nak nanya nih, maaf nih, Ustaz. Boleh. Seandainya kita memblokir nomor seseorang yang istilahnya membuat hati kita itu rasa tidak tenang, rasa hati kita tuh kayak takut menjadi penyakit hati, apakah itu berdosa, Ustaz? Okay. Yang pertama, kita blok nombor orang tersebut yang menyakiti hati kita. Cuba tengok. Bila kita blok tu bermaksud kita tak nak dia menyakiti hati kita. Secara tak langsung, kita menidakkan kejahatan dia itu dilakukan oleh dia akan kita. Itu baiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menutup pintu-pintu kemungkaran supaya dia tidak buat sifat-sifat mazmumah yang tak sepatutnya dia buat kepada kita. Itu baiknya. Jadi maknanya boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab itu hak kita. Soalnya begini. Nombor kita, hak kita. Ustaz. Soalnya pertama begini, Ustaz. Waktu itu dia nak berbicara kan dengan kita, dengan suaminya. Nah, saya pikir dengan suaminya itu cara tutur bicara beliau itu benar gitu. Beliau meminta saya untuk jadi istrinya, tapi saya kan berpikir setelah suaminya kekeh nak ingin mempersunting saya, memperistri saya, tapi saya nak takut kata-kata istrinya. Jadi kata-kata istrinya itu dia lontarkan ke saya begini, Ustaz. Pelakor biadab bercadar, tak pantaslah kau bercadar. Kan? Tak usahlah kau bercadar, katanya gitu. Percuma kau sholat, percuma kau menghadap Allah, gitu, Ustaz. Disitulah saya dom, Ustaz. Saya sampai putus asa. Seakan saya ini tak layak untuk siapapun di dunia ini. Seperti itu, Ustaz. Jadi saya blok nomor beliau. Itu apakah saya berdosa memutuskan silaturahmi? Sebenarnya saya tak bermaksud untuk memutuskan silaturahmi, Ustaz. Tapi selalu dalam doa saya, sujud saya cuma berbicara, ya Allah, saya memaafkannya. Semoga Allah pun memaafkan hamba. Karena apabila saya sakit hati, saya tidak memaafkan, berarti Allah pun tak akan memaafkan saya. Karena saya pun selalu minta maaf kepada Allah akan dosa-dosa saya. Ustaz, bagaimana, Ustaz? Apakah saya benar-benar orang yang jahat gitu, Ustaz? Okey. Jadi kepada puan yang bertanya tu, bukan bermaksud jahat perbuatan kita macam tu. Kita hanya nak menyelamatkan diri kita supaya tak terjebak dengan benda-benda yang dimukai Allah. Itu saja kan. Jadi kuliahnya bila kita nak selamatkan diri kita dan selamat dia. Sebab tu Nabi kata apa? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah kawan kamu yang buat zalim dan kawan kamu yang kena zalim. Apa maksud? Tolong kawan kita yang buat zalim tersebut dengan menasihatinya, dengan memperbaiki akhlaknya, dengan kata-kata kita kepadanya, bahkan membantu kita juga untuk mempercantikkan akhlak kita dan apa yang ada pada kita melalui amal-amal soleh yang kita kerjakan. Sebab itu
tolong diri kita supaya kita selamat daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku dalam kehidupan kita. Jadi tak berdosa lah, jangan risau. Kalau macam tu, untuk selamatkan diri sendiri daripada terjebak dengan dosa, lebih baik begitu keadaannya. Saya cakap macam tu. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz Sama. atas Barakallahu fiik. ini. Terima kasih Ustaz. Mohon halal ridhonya untuk dunia akhirat ilmunya Ustaz. Sama. Amin. Selamat. Lain-lain Pak, ada lagi kah Pak? Yang lainnya. Kita ada soalan lah. Terima kasih. Tak ada. Okey, tak ada. Jom kita baca surah Al-Mulk. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa'alaikum wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami di malam yang penuh keberkatan. Kami berlindung kepadamu, ya Allah. Kami berlindung dengan nama-Mu, ya Allah. Agar dilindungi kami daripada mara bahaya siang dan malam. Maka dikurniakan kepada kami keselamatan, keamanan, kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Maka dikurniakan kepada kami redha-Mu yang berterusan hingga ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau panjangkanlah umur kami di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa mentaati-Mu dan jauhkan kami daripada menjadi hamba-hamba-Mu yang lalai daripada mengingati-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah. Malam ni kita selesai buku kita pada malam ni. Jadi anak kuliahnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mematuhi arahan dan mematuhi segala apa yang kita isikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan segala kebaikan kepada kita dan meredai kita hingga ke syurga nanti, insya-Allah. Jadi anak kuliahnya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih GNI kerana memilih saya untuk pada malam ini untuk berbicara pada malam ini bersama dengan semua jemaah GNI. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kita. Okey, insya-Allah. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa lagi besok pagi. Terima kasih Ustaz atas ilmunya Ustaz.